Jam menunjukkan pukul 11.40 pagi. Seorang anggota polis berpangkat korporal menerima satu panggilan dari orang awam. Panggilan itu memaklumkan terdapat sebuah van terbakar di dalam semak dan mayat dijumpai di dalam van berkenaan. Apa yang mengejutkan adalah di leher mayat tersebut ada sesuatu. Apa yang terjadi sebenarnya? Setelah menerima panggilan tersebut, sepasukan pegawai penyiasat Polis Diraja Malaysia PDRM bergegas ke tempat kejadian. Hasil dari siasatan oleh pihak polis mendedahkan beberapa fakta. Sehari sebelum kejadian berlaku, seorang wanita yang dikenali sebagai Kak Zimah telah keluar dari rumahnya untuk mengutip hutang. Untuk makluman, Kak Zimah menjual barang secara hutang dan pelanggannya akan membayar secara ansuran. Dia juga mengambil pesanan pelanggannya dan mengutip hutang pada awal bulan mengikut tarikh dan kawasannya. Pada hari itu, Kak Zimah didapati tidak pulang ke rumah. Dia juga gagal dihubungi. Suami kepada Kak Zimah mula mengesyaki ada sesuatu yang berlaku terhadap isterinya. Suami Kak Zimah kemudian membuat laporan polis. Kali terakhir Kak Zimah dilihat masih hidup adalah ketika dia singgah di sebuah rumah. Pemilik rumah itu bernama Anwar. Isteri kepada Anwar yang bernama Roslida telah menceritakan apa yang berlaku di rumahnya pada hari itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Segala-galanya bermula apabila Kak Zimah yang mencecah usia 50-an itu singgah di rumah Anwar. Menurut isteri Anwar, abang kepada suaminya yang dikenali sebagai Jais dan rakan kepada suaminya yang dikenali sebagai Lobo datang ke rumahnya pada pagi itu dan pergi ke belakang rumah. 1 jam kemudian, Anwar balik dari kerja dan dia terus pergi ke belakang rumah. Roslida tidak tahu apa yang mereka buat di belakang rumah kerana dia tidur. Selepas itu, Anwar, Jais dan Lobo datang ke dapur dan kejutkan Roslida dari tidur. Jais kemudian menyuruh Roslida menghubungi kakak iparnya dengan pesanan jika Kak Zimah datang ke rumahnya, minta Kak Zimah datang ke rumah Anwar kerana Jais ingin bayar hutang barang yang diambil olehnya. Roslida kemudian bertanya kenapa Jais yang menyuruhnya. Apabila Roslida memandang ke arah Anwar, suaminya itu berkata, "Pergilah." Roslida kemudian pergi ke rumah jiran dan meminjam telefon jiran. Dia menghubungi kakak iparnya dan berpesan seperti yang diarahkan. Tidak lama kemudian, Kak Zimah menghubungi telefon bimbit Anwar dan memberitahu yang dia akan datang. Roslida juga terdengar perbualan antara Jais dan Lobo di mana salah seorang dari mereka ada berkata, "Kita terpaksa ragut Kak Zimah, kalau tak kita sakit." Pada tengah hari itu, Roslida terdengar bunyi kenderaan masuk ke kawasan rumahnya. Dia pada ketika itu berada di dapur. Apabila dia hendak menuju ke ruang tamu, Jais telah melarangnya dan menyuruhnya duduk di dapur sahaja. Dia kemudian melihat Lobo menyorok di belakang pintu depan rumah. Apabila Kak Zimah memberi salam dan masuk ke dalam rumah, daun pintu terus ditutup. Lobo kemudian memegang Kak Zimah dan mengilas tangannya ke belakang. Jais cuba meragut beg daripada Kak Zimah. Anwar kemudian keluar dari bilik dalam keadaan terpinga-pinga. Roslida mendengar Jais berkata, "Noah, ambil kayu, ketuk." Anwar kemudian mengambil kayu dan ketuk kepala Kak Zimah dan menyebabkan Kak Zimah terkulai lemah. Jais menyambut Kak Zimah manakala Lobo dengan serta-merta menolak Roslida masuk ke dalam bilik dan bilik itu dikunci dari luar. Roslida pada ketika itu bersama dengan anak-anaknya di dalam bilik tersebut. Apabila pintu bilik dibuka semula oleh Anwar, Roslida dapat melihat Kak Zimah terbaring di hadapan bilik dan ada tali menjerut leher Kak Zimah. Roslida bertanya kenapa Kak Zimah jadi macam itu dan Jais berkata kepadanya, "Kau diam, kalau tak kau jadi macam ni." Mereka mengugut Roslida supaya jangan bising dan jangan pergi ke mana-mana. Roslida tidak pasti sama ada Jais atau Anwar mengambil cadar untuk membungkus Kak Zimah sementara Lobo keluar dari rumah dan mengalih kedudukan van. Lobo kemudian mencabut nombor plat van tersebut. Plat depan dibawa ke dapur manakala plat belakang dibuang ke dalam semak. Menurut Roslida, apabila dia keluar dari bilik, dia melihat Kak Zimah tidak lagi bergerak.
Anwar, Jais dan Lobo kemudian mengangkat Kak Zima ke dalam van sebelum mereka bersama-sama keluar dengan van itu. Pada malam itu, Roslida pergi bersama Anwar dan anak-anak mereka ke rumah ibu mertuanya. Dia kemudian menemani Anwar keluar ke bandar. Sebelum pergi, Anwar masuk ke dapur dan mengambil 3 botol oren dan 1 botol tuti. Bila ditanya, Anwar menjawab yang ia adalah untuk isi minyak buat spare bagi perjalanan balik ke Terengganu esok. Dalam perjalanan balik, Anwar singgah di stesen Shell untuk membeli minyak. Anwar kemudian keluar dari kereta dengan membawa botol-botol itu. Sampai di simpang berdekatan rumahnya, Anwar telah keluar dari kereta dengan membawa minyak yang dibeli itu masuk ke dalam semak di kanan jalan. Roslida melihat ada orang lain di situ yang dia pasti mereka adalah Jais dan Lobo. Ketiga-tiga mereka masuk ke dalam semak. Anwar kemudian keluar dari semak selepas beberapa minit dan mereka beredar. Kemudian, Roslida terdengar bunyi bom seperti bunyi letupan. Bila ditanya, Anwar menjawab, diorang dah bakar. Pada hari berikutnya, semasa dalam perjalanan pulang ke Terengganu dengan menaiki kereta, Anwar telah menunjuk kepada isterinya barang kemas dan dia memakainya. Roslida juga ada melihat 1 gelang tangan besar di tangan Anwar. Barang-barang kemas itu atas arahan Anwar telah dijual oleh kakaknya kepada Mek Yeh, iaitu seorang peniaga kedai emas di Pasir Putih, Kelantan. Doktor pakar patologi forensik telah menjalankan bedah siasat ke atas mayat si mati. Doktor mendapati ianya jasad orang dewasa yang sudah rentung. Doktor juga mendapati kepala mayat tiada berkulit dan tulang tengkorak terdedah. Tulang tengkorak juga kelihatan ada retak berganda. Pada leher mayat pula terdapat lilitan wayar elektrik dan kesan jerutan. Apabila dibuka saluran nafas mayat, didapati tidak ada jelaga di dalamnya. Doktor pakar membuat kesimpulan, si mati itu adalah seorang wanita dewasa yang telah mati kemudian dibakar. Punca kematian adalah jerutan di leher dengan wayar elektrik. Menurutnya, tiada jelaga dalam saluran pernafasan menunjukkan kematian berlaku sebelum kebakaran. Pegawai sains telah menjalankan pemeriksaan ke atas van yang terbakar itu di tempat ia ditemui. Menurutnya, van itu terletak di dalam semak dan keseluruhan van terbakar hangus termasuk isinya. Daripada pemeriksaan di sekitar van dan juga di dalamnya, pegawai sains mendapati kesan hidrokarbon di bahagian bawah belakang van yang bila dianalisis didapati adalah kesan minyak tanah. Beliau berpendapat van tersebut telah dibakar dengan sengaja, di mana kemungkinannya ia dibakar dengan minyak tanah. Analisis ke atas bukti kes lain iaitu baldi berwarna kuning, sehelai baju tip berjenama Dido dan wayar-wayar yang hangus menunjukkan terdapat kesan darah manusia. Hasil analisa DNA ke atas spesimen-spesimen darah merumuskan bahawa darah itu milik Kak Zima. Berdasarkan nombor enjin, van yang terbakar itu disahkan adalah van kepunyaan Kak Zima. 3 hari selepas mayat ditemui, Jais telah ditahan polis di rumahnya. Sehari kemudian, Lobo pula ditahan polis di rumahnya. Pada petang hari yang sama, Anwar dan Roslida pula ditahan polis di Tol Bentong. Suspek yang bernama Muhammad Anwar Omar iaitu Anwar, Ahmad Jais Omar iaitu Jais dan Muhammad Sharif Talib iaitu Lobo dituduh bersama-sama membunuh Nik Khazanah Wan Yaakob iaitu Kak Zimah di sebuah rumah di kampung Sungai Sui, Kuantan, Pahang pada 4 Jun 1999 antara jam 1 petang hingga 3.15 petang. Ketiga-tiga mereka didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Ketika perbicaraan, peguam bela yang mewakili Anwar telah berhujah bahawa keterangan Roslida tidak boleh dipercayai dan harus ditolak kerana bercanggah dan perlakuannya selepas kejadian tidak munasabah sebagai seorang yang telah mengalaminya. Roslida berkata dia melihat suaminya mengetuk mangsa sekali dengan kayu, tetapi doktor pakar patologi mengesahkan kematian mangsa bukan disebabkan oleh ketukan di kepala tetapi jerutan di leher. Peguam bela berhujah perbuatan Anwar bukanlah penyebab kematian mangsa. Beliau juga berhujah Anwar tiada niat menyebabkan kematian mangsa. Anwar mungkin terpengaruh dengan Jais dan Lobo. Kalau dia perlu dituduh, bukanlah tuduhan membunuh.
Mahkamah berpendapat walaupun pukulan Anwar bukan penyebab kematian si Mati, ia telah membuktikan peranan aktif Anwar bersama-sama Jaiz dan Lobo untuk mencederakan si Mati dengan kecederaan yang mereka tahu mungkin atau lazimnya boleh membawa maut. Apa yang berlaku sebelum dan selepas itu juga menggambarkan ada niat bersama antara mereka. Kewujudan niat bersama serta perancangan itu diperkukuhkan lagi dengan tindakan mereka tidak sekadar melumpuh keupayaan si Mati, tetapi diteruskan dengan menjerut leher mangsa dengan wayar elektrik. Ini diikuti pula dengan tindakan dan usaha mereka untuk melupuskan bukti perbuatan kejam mereka itu apabila nombor plat van dipecah dan dibuang, serta van milik mangsa kemudian dibakar bersama jasad si Mati dan barang-barang perniagaannya. Kegagalan Roslida memberitahu orang lain atau polis tentang apa yang telah berlaku, walaupun terdapat banyak peluang berbuat demikian dan hanya memberitahu polis apabila ditangkap beberapa hari kemudian, tidak bermakna dia tidak bercakap benar. Apabila ditanya kenapa dia tidak meminta pertolongan orang lain semasa menunggu 2 jam bersendirian selepas kejadian, Roslida telah menjelaskan dia takut kerana telah diberi amaran oleh Jaiz supaya tidak ke mana-mana atau dia akan jadi seperti Kak Zimah. Roslida juga menerangkan yang dia tidak berpeluang memberitahu orang lain kemudiannya kerana Anwar sentiasa ada bersamanya. Sebagai isteri yang takut dan setia kepada suaminya, Roslida menjelaskan dia tidak berani dan tidak dapat buat apa-apa. Roslida yang mempunyai 4 orang anak kecil dan masih dalam pantang selepas bersalin, bergantung hidup sepenuhnya kepada suaminya Anwar. Adakah munasabah jika dia menghebahkan apa yang dilihatnya berlaku yang pastinya akan menyebabkan keruntuhan tempatnya berlindung? Adakah tidak munasabah baginya memilih atau merasakan terpaksa berdiam diri dan akur kepada kehendak Anwar seperti yang berlaku? Sama ada pukulan Anwar adalah sebab sebenar kematian Kak Zimah tidak menjadi pertimbangan baginya, dan apa yang dia tahu, Anwar berperanan dalam menyebabkan kematian si Mati. Soal siapa yang menjerut leher si Mati tidak penting kerana pertuduhan yang dihadapi ketiga-tiga tertuduh adalah menyebabkan kematian Kak Zimah dengan niat bersama yang dibuktikan bukan sahaja untuk menyebabkan kecederaan badan yang mereka ketahui berkemungkinan besar akan menyebabkan kematiannya, tetapi untuk membunuhnya dengan tujuan untuk merompak barang-barang kemas yang dibawa dan melepaskan diri daripada tanggungan hutang-hutang daripada si Mati. Dalam keterangan membela diri, Anwar menafikan yang dia memukul dan menjerut Kak Zimah walaupun dia mengakui berada di rumah ketika kejadian. Sebaliknya, Anwar menuduh isterinya yang melakukan perbuatan tersebut. Menurutnya, Roslida telah bergaduh dengan si Mati dan dia melihat isterinya memukul kepala Kak Zimah beberapa kali. Pada ketika itu, dia baru masuk ke dalam rumah dan anak-anaknya sedang berada di ruang tamu. Anwar kemudian menolong isterinya mengangkat si Mati masuk ke dalam bilik dan berbuat demikian kerana diminta dan juga kerana disayang kepada Roslida. Anwar juga turut menyatakan bahawa sebelum itu dia telah membawa 4 orang anaknya ke tingkat atas rumah dan apabila dia turun ke tingkat bawah, dia melihat isterinya sedang mengikat si Mati dengan wayar. Anwar berkata isterinya mengikat si Mati di bahagian leher dan tangan di ruang tamu. Siapa sebenarnya yang membunuh Kak Zimah? Menjawab soalan timbalan pendakwa raya, Anwar mengakui yang Jaiz selalu datang ke rumahnya dan mereka menghisap dadah bersama di situ. Mereka biasanya menghisap dadah di belakang rumah Anwar. Selain Jaiz, rakannya yang turut datang menghisap dadah adalah Lobo. Dalam keterangannya, Anwar ada juga menyatakan sebelum kejadian, dia bersama 4 orang anaknya memberi makan ayam di belakang rumahnya. Tetapi mengikut keterangan Jaiz, di belakang rumah Anwar tiada reban ayam. Pembelaan Anwar ternyata bertentangan dengan apa yang diberitahu kepada polis dalam seminggu selepas dia bersama isterinya ditangkap polis. Anwar juga turut menafikan kehadiran dan penglibatan abangnya Jaiz dan rakannya Lobo dalam kejadian itu. Ternyata Anwar telah berbohong. Pembelaan Anwar tidak menimbulkan apa-apa keraguan atas kebenaran kes pendakwaan. Dakwaan Lobo yang dia berada di rumahnya sejak pagi hingga jam 12.30 hari pada hari kejadian dan kemudian keluar ke bandar hingga jam 3 petang diragukan. Mahkamah mendapati tiada keraguan yang munasabah telah ditimbulkan oleh pihak pembelaan terhadap kes pendakwaan. Pihak pendakwa telah berjaya membuktikan kesnya terhadap ketiga-tiga tertuduh melampaui keraguan yang munasabah.
Anwar, Jais dan Lobo telah dibuktikan bersama-sama dengan niat bersama menyebabkan kematian Kak Zimah di rumah Anwar. Dengan itu, ketiga-tiga tertuduh didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Muhammad Anwar Omar dan lain-lain. 2008 7 MLJ 693 Mahkamah Tinggi Kuantan.